Lama betul tak review kereta-kereta daripada Mazda So ini adalah Mazda CX-8 So mungkin ramai yang tertanya, banyak betul SUV daripada Mazda ni kan. Daripada Mazda CX-3, CX-30, lepas tu ada CX-5 paling popular. Lepas tu atas dia barulah yang ini, Mazda CX-8. Lepas tu atas lagi baru satu lagi CX-9. So starting daripada CX-8, lepas tu CX-9, dua ni adalah 7-seater SUV. So dalam video ni saya akan ceritakan siapakah yang paling sesuai untuk guna kereta ni, Mazda CX-8 ni, dan apakah kompetitor dia dan apakah kelebihan yang kereta ni ada tak ada pada kereta-kereta lain. So, tanpa buang masa, let's find out. Actually, Mazda CX-8 ni terletak di antara Mazda CX-5 bawah dia dan atas dia adalah Mazda CX-9. Dan kereta ni adalah 7-seater SUV. Waktu kereta ni mula-mula diperkenalkan pada tahun 2017 tu, saya memikirkan ini mungkin adalah satu alternatif kepada orang yang nak cari MPV yang mewah kan. Dan antara kompetitor lain untuk Mazda CX-8 ni yang terdekat boleh dikatakan Hyundai Santa Fe, dan akan datang tak lama lagi mungkin Proton X90, abang kepada X70 tu kan. So kita dah boleh bayangkan lah, mungkin lebih kurang macam ni saiz X90 tu. Dan depan dia boleh katakan hampir memang sama betul dengan CX-5, kecuali bahagian depan ni dia ada grill kek lapis ni dan dikalakan dengan warna silver. Bagi saya lagi sukakan bahagian depan CX-5 dia nampak lebih sporty, nampak lebih garang. Dan kat sini pun sama, ada warna chrome berserta dia punya bumper, dia punya fog lamp kat bahagian bawah sini kecil, sama juga macam Mazda CX-5. Cuma kalau korang nak bezakan CX-5 dengan CX-8 ni, paling senang adalah panjang, besar, lebih besar saiz dia. Daripada segi bahagian belakang dia pula, perbezaan yang paling ketara antara CX-5 dengan CX-8 ni adalah yang ni dia ada satu garisan krom memanjang Kalau CX-5 tak ada. Bagi saya bahagian belakang ni nampak CX-8 ni lebih cantik sedikit daripada CX-5. Dia nampak penuh. Kalau CX-5 dia punya bahagian tengah ni nampak lebih kosong. Dan itu saja daripada segi luaran dia, very simple. Sama juga dengan model-model Mazda yang lain yang mana dia mengekalkan konsep kudo design tu konsep yang simple. Dan Mazda ni dia sama juga macam kereta Continental yang lain yang mana dia ada family face untuk model-model dia. Semua model BMW nampak memang daripada jauh itu adalah identiti BMW. Mercedes, Porsche, Mini Cooper, dan hari ni Mazda pun sama juga, dia ada dia punya family face dia. Dan daripada segi harga, kereta ni didatangkan dengan 4 variasi dan 2 variasi enjin. So harga dia bermula daripada 175,000 untuk 2.5G petrol tu sampailah kepada 208,000. So boleh dikatakan harga dia lebih kurang juga dengan Santa Fe ataupun option lain MPV yang lebih besar. The real MPV adalah Kia Carnival kan. Tapi kegunaan SUV 7-seater ni berbeza daripada sebuah MPV. Dan kereta ni didatangkan dengan power boot, tapi agak slow bagi saya. Dan boot space dia bagi saya tidaklah begitu besar, lebih kurang 209 liter sahaja. Dan apa yang saya tak berapa okey dengan kereta ni daripada segi dia punya boot space dia adalah sangat-sangat tinggi. Normal boot space kereta mungkin paras atas lutut saya sikit saja, tapi yang ni dah paras pinggul. So kalau kita nak angkat luggage yang agak berat, barang-barang berat, kena angkat tinggi sikit lah baru sampai ke bahagian lantai boot belakang ni. Bawah sini ada sikit dia punya space, tak berapa besar. Dan seat third row ni kalau kita nak turunkan, korang tarik je benda ni, headrest dia akan terturun dan just tolak, dia akan jadi rata. Korang dapat boot space yang lebih besar dengan tinggal 4 seat sahaja. So nanti saya ceritakan daripada segi practicality, adakah sesuai konsep seat yang macam gini untuk keluarga dekat Malaysia ni. Jom. Actually CX-8 ni seat dia didatangkan dengan 2 konfigurasi, 7-seater dan 6-seater. Yang 7-seater tu adalah untuk versi paling bawah 2.5 mid. Saya buka website Mazda, masih ada lagi untuk versi 7-seater tu, tapi saya tak pasti masih ada lagi ke tak sekarang. Dan yang ni adalah versi 6-seater, cuma untuk yang versi 2.5 mid plus dengan 2.5 high tu dikatakan dekat tengah-tengah ni ada lorong. Yang ni tak ada sebab dia ada satu armrest yang menampakkan kereta ni luxury armrest kat bahagian sini, ada kompartmen sini tengah besar, ada 2 USB port dan dia punya bukaan dia pun macam pintu almari kiri dan kanan. Ada 2 cup holder dan ada seat heater.
tak pasti dekat Malaysia kita pakai ke tak seat heater ni. Dan bahagian bawah sini ada satu macam laci kompartmen yang agak besar juga. Selain tu kat bahagian tengah ni ada sunshade. So, boleh katakan daripada segi bahagian dalaman second row CX-8 ni memang sangat-sangat luas. Ya, sebab kereta ni menggunakan platform CX-9. Dia tidak menggunakan platform CX-5. So, sebab tu kereta ni bahagian dalam dia sangat-sangat luas. Tapi bagi saya, actually saya tak berapa prefer seat yang 6 seat macam ni. Bahagian second row ada armrest kat tengah-tengah ni. Sebenarnya saya lagi prefer seat bahagian tengah-tengah ni dia bench. Boleh naik 5 orang bahagian depan sini Sebab malam tadi saya bawa mak saya kebetulan ada dekat sini, and then ada lagi 3 orang penumpang dan ada 2 luggage bag yang sangat-sangat besar. So saya terpaksa korbankan bahagian belakang ni jadi boot sebab boot space dia tadi sangat-sangat kecil, dan tinggal 4 seat saja. So satu orang tak dapat naik, kena naik Grab. So bagi saya, kalau dalam situasi macam tu, mungkin Pro 2 Beza lebih praktikal. Pro 2 Beza ada boot space yang besar dan boleh naik lagi 5 orang kat bahagian dalam ni. Tu satu kekurangan kalau setting second row ni cuma 2 seat pilot seat macam ini saja. Okey, kita nak try masuk seat bahagian belakang. Kalau korang tengok bukaan pintu dia almost 90 degree So bukaan dia besar, memudahkan untuk kita masuk ke bahagian third row ni lah. Dan korang tarik seat ni dan dia akan tolak habis sampai ke hadapan. Agak tinggi sikit sebenarnya lantai kereta ni. So ini adalah keadaan saya kalau saya duduk kat bahagian belakang ni. Dan kalau korang tengok, saya masih lagi ada mungkin tak sampai setengah jengkal lebih kurang. Bahagian legroom bukanlah menjadi satu masalah besar. Saya masih lagi boleh duduk dengan selesa. Cuma masalah dia, ni, kaki saya tergantung disebabkan dia punya lantai dia terlalu tinggi. Tapi apa pun bahagian belakang ni korang memang boleh duduk 2 orang dewasa at least dalam jarak 50 km sebab headroom dia pun okey. Bagi saya agak selesa, seat dia agak tinggi. Cuma satu masalah bahagian belakang ni, dia tak ada aircon vent dekat bahagian sini. So kalau hari yang panas-panas terik tu kan, kereta baru start, nak tunggu aircon daripada depan, bagi saya agak lama lah, agak lambat untuk orang belakang ni dia rasa aircon. Tapi apa pun, seat bahagian depan ni sebenarnya dia boleh tolak lagi ke depan. So kalau orang depan ni tak pentingkan diri, dia bolehlah bagi sikit kan. So barulah orang belakang ni dapat ruang yang lebih selesa lah. Dan ini adalah satu bahagian yang tak semestinya korang kena percaya apa yang saya cakap. Sebab saya adalah peminat Mazda. Bahagian dalaman ni sebenarnya sama je macam CX-5, which is kebanyakan orang kata dah buruk design dalaman kan. Tapi bagi saya rasa masih lagi antara design dalaman yang paling saya favourite, paling saya suka. Sebab tu saya cakap tadi, bahagian ni korang tak semestinya kena percaya sebab belum tentu saya jujur. Yang bahagian dalamannya biasa bukanlah secantik bahagian dalaman Honda kan. Tapi apa yang saya suka sangat sebab semuanya menggunakan soft touch. Everything yang korang mampu tersentuh kat bahagian dalaman ni adalah soft touch. Sampaikan bahagian tepi sini sebab gear konsol bahagian tengah-tengah ni sangat besar. So kaki kita akan selalu tersentuh kat bahagian tengah-tengah ni. Tapi luckily dia letakkan benda yang soft kat sini supaya kaki kita ni kalau jalan lama-lama jauh-jauh sampai 5-8 jam tak adalah kematu kan. Tapi satu yang saya nak komen kat sini, head unit dia bagi saya agak terlalu kecil untuk sebuah kereta yang begitu besar macam ni. Lebih kurang 7 inci saja dia punya head unit dia. Dan of course sistem dalaman dia sama macam infotainment system Mazda yang lain. Tapi satu lagi sebab saya suka sebab dia ada rotary dial ni. Ini adalah satu function yang memang saya perlu sangat. Sebab tak adalah waktu kita tengah drive kita nak touch screen jauh-jauh macam ni kan, bahaya. Everything semua dekat sini. Very simple. Sama juga macam BMW, mudah untuk korang faham dan mudah untuk korang gunakan. Korang tengok dia punya aircon gambar kipas ni. Nampak sangat macam kartun kan. Tapi saya tak kisah benda tu sebab bagi saya everything bahagian dalaman ni dia dah nampak macam satu design yang sangat-sangat matang tau. Tak ada colour biru, tak ada colour yang berbeza-beza. In fact dia punya meter cluster kat sini pun warna putih. Sikit aja bahagian digital sebelah sini. Seat dia sangat-sangat besar, siap dengan shoulder support. Seat dia sebenarnya bukan colour hitam dia colour brown. Saya tak pasti korang boleh nampak tak dalam video ni. Tapi kalau depan mata memang nampak lah seat dia ni bukan warna hitam. Dia warna brown yang ke arah hitam.
Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan head-up display, lengkap dengan segala information, speedo, lane departure warning. Banyak info yang dia akan keluar kat bahagian depan ni. Armrest kat bahagian tengah-tengah ni dia buka macam pintu almari, kiri kanan. Ada 2 USB port dan kereta ni juga didatangkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kereta ni didatangkan dengan 360 degrees kamera yang bagi saya agak blur. Resolution dia macam tahun 1990-an. Tapi okey lah, at least ada. At least kita boleh nampak lah sekeliling. Walaupun tak secanggih macam kereta yang X satu lagi tu, yang X yang saya baru review hari tu kan. Itu memang tak boleh lawan lah kan. Mazda CX-8 ni actually didatangkan dengan 2 variasi enjin 2.5 petrol gasoline Sky Active G, dan yang ini adalah 2.2 diesel Sky Active D. Yang mana kalau korang nak beli Mazda CX-8 ni, saya fully recommend korang beli variant yang ini 2.2 diesel. Sebab kawan saya Tai Cui, korang kenal, dia pakai kereta ni, actually dia own Mazda CX-8 ni tapi versi 2.5 petrol gasoline tu kan. Dia ceritakan kat saya kereta tu agak underpower lah untuk enjin 2.5 NA, kereta seberat 1.9 tan macam ini kan. Dan kalau kita nak bandingkan kedua-dua enjin ni, 2.5 tu dia punya horsepower lebih kurang 190 lebih dan yang ini 188. Tapi yang paling penting untuk sebuah kereta yang besar SUV 1.9 tan macam ini adalah torque. Yang mana torque untuk versi 2.5 tersebut hanyalah lebih kurang 258 Nm of torque. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan SUV lain, itu hanyalah torque untuk lebih kurang Proton X50 ataupun Proton X70 yang baru launch 1.5 turbo 3 silinder hari tu kan. 255 Nm soft torque, yang ni 258. So agak berat. Bagi saya tak cukup. Dan nasib baik Mazda dia produce versi diesel ni, yang mana enjin diesel kita tahu dia produce more torque. Yang ni torque dia produce lebih kurang 450 Nm of torque. Wow. Sky Active D punya penangan almost 2 kali ganda. So kita nak test daripada segi dia punya performance. Okay, foot to the floor, RPM 4000, 80, 100, no sweat at all. Tak ada masalah daripada segi dia punya pick up, performance. Tapi adakah saya feel enjin ni macam enjin diesel kan? Of course, saya feel enjin ni adalah enjin diesel. Cuma dalam banyak-banyak enjin diesel yang saya bawa, ini adalah enjin diesel paling kurang sekali karakter dia. Mungkin disebabkan teknologi Sky Active D tu, compression ratio dia berbeza. Tapi masih lagi kita dapat rasakan ketek. Dia bukan enjin petrol kan. Memang dapat rasakan lah dia punya vibrate berbeza, dia punya frekuensi enjin diesel dengan enjin petrol. Dan satu lagi daripada segi dia punya fuel consumption, Mazda claim untuk versi 2.2 diesel Sky Active D ni dia boleh pergi sejauh sehingga 16.6 km per liter. Itu yang dia orang claim. Tapi bagi saya angka tersebut untuk sebuah kereta yang berat lebih kurang 1.9 tan, almost 2 tan macam ni, memang sangat-sangat successful daripada segi dia punya Sky Active D tu. Memang sangat-sangat jimat. In fact sejak saya ambil kereta ni, minyak tu takut paras tu je. Full tank dia tak nak turun-turun. Saya tak tahu macam mana nak habiskan minyak kereta ni sebelum saya pulangkan kereta ni. Impossible. And daripada segi dia punya NVH, kesenyapan, soundproofing dia, saya boleh katakan ini adalah antara salah satu kereta yang paling senyap saya pernah berada di dalam dia. Ya, sangat-sangat senyap. Cuma kadang-kadang kalau hujan, okey, kita try, macam bunyi zing, kuat sikit lah. Itu mungkin disebabkan material bumbung ni, saya tak pasti. Tapi kalau kereta motor exhaust besar-besar lalu sebelah ni, kurang sikit. Memang agak kedap NVH, soundproofing kereta ni. Dan kereta ni juga didatangkan dengan Mazda punya ADAS dipanggil iActive Sense. Yang mana iActive Sense ni dia ada blind spot monitoring system, ada rear cross traffic alert, emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, macam-macam, semua ada. Bagi saya daripada segi safety features, segala benda yang wajib ada, dia memang ada CX-8 ni. Okey, daripada segi dia punya handling, tak boleh nak cakap apalah kereta berat 1.9 tan ni, saya memang jangan berani
Tapi apa yang saya rasakan, handling kereta ni agak surprise juga. Bagi saya sangat-sangat tak membuang dan mudah tau. Korang walaupun kereta besar macam gini, sangat-sangat besar, korang rasa ligat. Bukan disebabkan power daripada torque dia tadi, tapi saya maksudkan adalah daripada segi dia punya handling. Sebab ya, biasa kebanyakan semua kereta-kereta Mazda didatangkan dengan G-Vector Control. Apakah itu G-Vector Control? Saya ada terangkan dalam video Mazda CX-5 episod pertama. Korang boleh cek video tu, link dia dekat atas ni. So, persoalannya, adakah kalau saya akan beli kereta ni? Honestly, kalau saya takkan beli kereta ni. Sebab tak ada kegunaan untuk saya untuk memiliki sebuah kereta yang macam ni. Tapi kalau korang tanya Mazda CX-5, jangan cakaplah, that is my number one priority untuk sebuah SUV segmen C. Tapi tak semestinya korang tak boleh miliki kereta ni sebab penggunaan masing-masing berbeza. Kalau korang nak cari sebuah SUV yang besar, mungkin alternatif kepada Alphard Vellfire, sebab Alphard pun 6-seater juga kan. Tapi kereta tu masalahnya mungkin kurang power. Korang nak kereta yang lebih tinggi, nak jelajah satu Malaysia kan, mungkin korang boleh ambil kereta ni ya. Sebab kereta ni ground clearance dia sangat-sangat tinggi. So peace of mind kalau kita pergi mana-mana pun, laluan banjir ke apa ke. In fact, dia punya handling dia pun sangat-sangat atletik. Memang susah nak jumpa sebuah kereta yang besar boleh handle sebaik Mazda CX-8 ni. So insyaAllah next month, bulan depan, saya akan dapat pula abang dia, iaitu Mazda CX-9. Lebih kurang juga macam ini, tapi lebih premium, jauh-jauh lebih premium. Dan waktu tu kita akan cerita kat every detail apakah perbezaan di antara CX-8 ataupun Mazda CX-9 versi tersebut lah. So, terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Macam biasa, sekiranya ada something yang mungkin korang boleh ambil input daripada video ni sebagai ilmu, saya Nasser Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer!